Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita pada malam ini, ayat yang ke-12 daripada surah Luqman. Satu ayat je lah, dua ayat asyik tak sampai je. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Sadaqallahul azim. Okay, kita keluarkan perkataan yang sudah maklum dan sangat popular pada kita. Yang pertama, kita mesti tahu makna wa, maknanya dan. Isim ke fi'il ke haraf? Haraf apa tu? Haraf memulakan ayat. Apa tu? Istinaf. Itu dia panggil haraf istinaf kerana ini kisah baru. Kisah siapa? Luqman Al-Hakim. Jadi maknanya bermulanya kisah baru itu, kalau kitab lama dulu, dan bermula. Di sini bukan waw ataf di sini, tetapi waw ini adalah istinaf. Begitu juga perkataan la, tuan-tuan mesti dapat terjemahkan dia. Apa dia tu? Sesungguhnya. Maknanya haraf apa tu? Haraf taukid. Satu lagi haraf taukid yang berada di sini ialah qad. Qad bila masuk dalam fi'il madhi, maka dia jadi haraf taukid sahaja. Bila masuk dalam fi'il madhi sahaja, dia akan jadi haraf taukid. Macam mana nak terjemahkan? Semua sungguh-sungguh lah. Sesungguhnya. Biasanya walaqad, demi sesungguhnya. Ada dua haraf taukid di sini digunakan, la dengan qad. Luqman nama orang lah. Hikmah cakap Melayu. Ini perkataan ni macam mana bunyinya? Ad. Kalau disebut satu-satu ad, tetapi dibariskan di bawah untuk menyambungkan dua huruf yang mati. Kalau sebut satu-satu an, macam mana nak? Ini fi'il amar. Nanti kita tengok macam mana membunyikannya mengikut sifir. Perkataan seterusnya kita tahu, iaitu perkataan li, maknanya untuk, bagi, dan Allah kita sudah sedia maklum. Wa mana apa? Dan. Okey, itu pun ayat ini telah sempurna di sini. Maka ayat tu waw tu dipanggil waw istinaf. Man. Apa makna man? Siapa yang. Isim apa tu? Man. Tengok isim popular. Isim mausul. Ulang semula sebab lambat jawab.
Okey, cuba sebut kepada saya seorang lelaki yang macam mana bunyinya? Alladhi. Okey, semula. Dua orang lelaki yang alladzani, ya? Ataupun alladzaini, orang-orang lelaki yang alladzina. Seorang perempuan yang, dua orang perempuan yang, ataupun orang-orang perempuan yang allai ataupun allati. Siapa yang? Man. Apa yang? Ma. Ingat yang tu, Man ini adalah isim mausul dan ada satu lagi peranan dia kita akan bincangkan selepas ini insya-Allah. Kemudian kita telah jumpa fa. Apa makna fa? Maka. Maka di sini nanti kita akan bincangkan fa tu fa apa? Innama, sesungguhnya, ma. Bila dia bergabung dia dah jadi lain. Nanti kita bincangkan apa dia haraf di sini. Okey. Li bagi haraf apa? Haraf jar, fungsi dia membarisbawahkan isim selepas dia. Hi, nya, untuk lelaki ke perempuan? Untuk lelaki. Li nafsihi. Kalau untuk perempuan? Li nafsiha. Okey. Wa, mula semula ayat ni sempurna di sini. Istinaf. Man, siapa yang. Okey. Kafara fa, maka. Inna, sesungguhnya. Allah sudah maklum. Inna haraf apa? Taukid. Cuba tuan-tuan tengok semula haraf taukid, kotak haraf taukid. Jangan lupa nah. Okey, pertama inna maknanya, yang lain tu makna sesungguhnya. Inna, qad, la dan nun yang bertasydid apabila dihubungkan dengan fi'il mudhari'. Misal kata yashkuranna, yaktubanna, ya'lamanna, ya, nun yang di hujung tu dipanggil nun taukid, ya. Jumpa lagi haraf taukid. La, itu haraf taukid maknanya. Haraf taukid janganlah risau, makna sungguh je lah, sesungguhnya, jadi maknanya itu terjemahan biasalah, jadi bermakna kita tahu banyak daripada tak tahu. Yang kita akan bincangkan hari ini 1, 2 ni nak boleh bincang lah, 3, 4, tapi dah tahu makna syukur. Ustaz, wani tu tak ada, dia waniyun. Ya? Waniyun. Oh, tak ada ya. Oh, ayat lain. Sorry. Tak ada Minta maaf. Terima kasih Ji. Innallaha ghaniyun. La ghaniyun tu ayat yang lain lah. Ghaniyun, tak ada haraf taukid lah, buang. 4, yashkuru nafsi, kita semua dah maklum. Kafara dia bincangkan jugalah. 7, 8. Ada 8 perkataan yang kita akan bincangkan. Tapi daripada 8 tu banyak yang tuan-tuan dah maklum sebab dah lama belajar bahasa Arab. Dan sebahagiannya Melayu punya bahasa. Okey, kita terjemahkan mula. Wa, la, sesungguhnya. Qad, sesungguhnya. Demi sesungguhnya. Ataina, fi'il apa tuan-tuan? Fi'il madhi, Fi'il madhi tuan-tuan sudah bincangkan pada pelajaran yang lepas, tapi kita buka lagi lah. Ini yang sebenarnya dia ada pada Sefer 2, iaitu pada muka surat 234. 234. Kalau tuan-tuan boleh jalankan fi'il pattern yang ada pada 234, maknanya kita boleh jalankan yang ini. Okey, apa perkataan dia? Apa dia perkataan dia?
Dalam muka surat 2, 3, 4 fi'il yang berkenaan, fi'il madhi dia bunyi apa? A'ta ni adalah sifar berapa tuan-tuan? Af'ala. Af'ala atas pattern af'ala, diagram warna kuning, sifar 2 ya. Tapi ya haraf illah tidak dapat dibariskan. A'ta. Boleh? Sama juga dengan hari ni perkataan ataina berpunca daripada perkataan apa sebenarnya? Sebenarnya asal dia ta. Hamzah bertemu dengan hamzah dalam ilmu tajwid dipanggil mad apa? Mad badal. Maka kita bunyikan dia ke bunyi a? Bunyi a. Sebenarnya amanu tu bunyinya manu asalnya. Sifar 2 Tapi sebab hamzah bertemu dengan hamzah, maka kita bunyikan ta. Boleh? Sebenarnya ejaan dia sama, pattern a'ta, a'ta. Tapi sebab dia sebab dia mad badal hamzah bertemu dengan hamzah. Okey. Berdasarkan kepada a'ta, itu sebagai panduan, cuba tuan-tuan jalankan fi'il madhi daripada perkataan ata. Okey? Ikut pattern a'ta, boleh tak? Dan sebenarnya kalau tuan-tuan ulang kaji dalam video, tuan-tuan dah jalankan pada awal-awal dulu. Sebab dia ada kaitan dengan ayat yang kita bincang dulu. Mana tak jumpa tak apa. Tak payah carilah. Nanti buang masa. Okey, jalan dia. Fi'il madhi huwa ata. Huma. Tengoklah pattern tu. Kalau a'ta akan jadi a'taya, dia akan jadi ataya. Okey, semula huwa ata. Lebih baik tuan-tuan pegang buku sebab ini sakit. Kalau sekadar pegang diagram takut tersilap. Sebab ada haraf illah pada sini. Okey, pegang buku muka surat 2, 3, 4 tu, tengok kolom fi'il madhi. Jadi tuan-tuan akan dapat pattern yang sama. Semula huwa ata. Maknanya dia telah memberi, mengurniakan. Okey, huwa ata. Huma ataya. Hum atau. Okey, hiya atat. Huma atata. Okey, hunna. Di situ punca permasalahan akan terongkai. Hunna ataina. Sampai ke bawah akan betul bila berjumpa dengan hunna. Semula hunna ataina. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Ya ataina. Apa makna ataina? Kami telah memberi atau mengurniakan. Okey? Kami telah memberi atau kami telah mengurniakan. Dia daripada perkataan ata. Boleh tuan-tuan? Okey. Jadi kita dapat rongkaikan huruf-huruf yang ada masalah. Ada ya. Tengok abang ni, abang tanya iya, lupa. Tapi saya dah tengok kamus dah. Ini ruangan iklan takut abang tu dah tanya saya hutang dengan dia. Perkataan iya, kalau dalam surah Fatihah tu kalau kita tidak tasydidkan iya, hanya baca iya, itu maknanya matahari, betul? Atau sinaran matahari. Ini dalam kamus yang besar-besar ada disebut. Sebab tu kalau kita sebut iyaka, maknanya matahari engkau kami sembah. Jadi Jepun.
Ya. Jadi maknanya tasydid kalau kita tinggalkan dia merupakan lahnul jali, kesalahan besar yang merosakkan makna daripada hanya engkau kami sembah, kepada matahari engkau kami sembah. Ya. Jadi maknanya tasydidkan baik-baik pada surah Fatihah tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyya tu yang penting untuk ditasydidkan, iyya. Okey, cukup ruangan iklan bang. Terima kasih kerana bertanya. Kalau tak tu saya tak buka kamus. Kamus kecil-kecil tak adalah. Kamus yang besar-besar je. Okey, yang ni saya padam untuk saya dapatkan kepada tuan-tuan. Ataina maknanya kami telah mengurniakan. Jadi bila kita jumpa ini fi'il apa ni? Madhi, maka kita kena cari fa'il. Okey, apakah fa'il di sini? Ya, yang sebenar kalau kata kitab-kitab i'rab, dia akan tunjuk na ni adalah fa'il dia. Na ni mewakili apa? Nahnu. Okey, akhirnya kembali juga. Sebenarnya kita nak tahu apa makna na di situ. Maknanya nahnu. Nahnu tu siapa? Allah dan kerajaan. Kami iaitu Allah telah mengurniakan. Mana maf'ulun bih? Maf'ulun bih baris apa? Baris atas. Siapa yang kena kurniakan? Luqmana. Luqmana. Sebab itu dia baris di atas. Maka dia bagi atas sebab apa? Maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Yang kena buat, bukan sandar. Yang sandar tu mudhaf, mudhafun ilaih, ya. Memang banyak kekeliruan sebutan. Makna dia begitu jauh sekali tapi dia punya bunyi dia macam nak sama. Ya. Macam copek dengan capik lah. Copek ke capik? Dia lari, ya, makna dia tu. Okey, maf'ulun bih. Cumanya ni bagi atas pula sebab apa? Cuba tuan-tuan cuba. Kalau salah pun tak ada orang nak marah. Ya? Maf'ul bih kedua, perkataan ata, perkataan a'ta, dia perlu dua maf'ul bih, Kami telah mengurniakan Luqman, yang dikurniakan ialah al-hikmah, hikmah. Apa makna hikmah? Kebijaksanaan, maknanya kata ulama, maknanya dia sampai kepada kesempurnaan ilmu. Dari segi teorinya dia faham, dari segi fiqh kefahaman dia bagus, dan juga pengamalannya baru dikata hikmah. Jadi kami telah kurniakan Luqman al-hikmah. Siapa Luqman ini? Kita semua biasa kalau nak tengok contoh tauladan dalam nasihat anak-anak di dalam Quran, maka kita tengoklah surah Luqman. Kata ulama tafsir, ni salah seorang ulama tafsir lah, iaitu Imam Al-Baydawi, kata Luqman ini nama Luqman bin Ba'ura. Ini Luqman, ayah dia nama Ba'ura, Ibnu Ba'ura. Ni orang Mesir Selatan, selatan Mesir, di kawasan Sudan. Yang dikatakan oleh ulama tafsir Al-Baydawi ni kulit dia hitam. Makna dia daripada selatan Mesir iaitu Sudan, dan dia hidup sehingga dia dapat bertemu dengan Nabi Allah Daud alaihi salam, dan dia dapat belajar ilmu daripada Nabi Allah Daud. Kemudian Allah mengurniakan dia al-hikmah ini, kebijaksanaan, kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan pengamalan dia daripada syariat Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu, Jadi ini Luqman ini seorang yang berkulit hitam. Ada 3 orang Nabi suruh boleh contohi orang kulit hitam di kawasan Habsyah Sudan ini. Sudan, Habsyah lebih kurang lah. Luqman al-Hakim, Najasyi. Ingat cerita Najasyi? Itu hijrah pertama sahabat sebelum ke Madinah ialah hijrah ke Habsyah.
Makna Najasyi ni seorang raja dan akhirnya beriman kepada dakwah Rasulullah, dan dia yang memelihara para sahabat yang berhijrah ke sana. Ya? Keimanan dia diketahui daripada Nabi SAW apabila dia bagi berita kematian Najasyi, Nabi telah melakukan solat ghaib. Di situ ulama kata kita hanya boleh lakukan solat jenazah ini kepada orang yang beriman, makna dia Islam. Ya. Ya, ada 3 orang. Ini Luqman ini kisah yang begitu lama. Kalaulah dia sempat bertemu dengan Nabi Allah Daud, jadi cerita dia begitu lama. Najasyi yang pernah membantu sahabat yang berhijrah ke Habsyah, melindungi para sahabat yang lari daripada Mekah. Ketiganya Bilal bin Rabah pun dari sebelah sana. Jadi maknanya kita boleh mengambil hikmah ini daripada 3 jenis manusia yang berkulit hitam tapi sangat hebat di sisi Allah Ta'ala, iaitu Luqman, Najasyi dan juga Bilal bin Rabah. Okey, sekarang ni kita bercerita tentang Luqman yang Allah telah kurniakan dia al-hikmah. Al-hikmah baris atas kenapa? Maf'ulun bih yang kedua. Jadi bila ni maf'ulun bih yang kedua, maka kita kena sebut ini maf'ulun bih 1. Maf'ulun bih 1, Luqman. Maf'ulun bih kedua ialah al-hikmah. Okey, seterusnya perkataan yang kita sudah maklum iaitu an. Apa makna an? Bahawa atau bahawa ataupun diterjemahkan dia ini berperanan untuk menjelaskan apakah hikmah besar yang Allah kurniakan kepada Luqman, iaitu macam mana nak sebut di sini? Kalau sebut satu-satu, ini dipanggil hamzah apa ni? Hamzah wasal, sebab dia tidak ada baris. Maknanya kalau kalau hamzah qata' tu dia ada tanda hamzah, kalau wasal tidak ada. Jadi makna kita, sementara tuan-tuan belum nampak sangat sefir, saya nak tunjukkan sefir 1A. Okey, cuba tuan-tuan jalankan sefir 1A. Bunyinya macam mana? Fa'ala. Mudhari'nya yaf'ulu. Fi'il amar dia bariskan betul-betul. Sebenarnya alif dia tidak berbaris. Kalau dia baris depan huruf ketiga, maka dia akan jadi uf'ul sebutan dia. Kita akan dapat sebut dia perkataan ni dengan berpandukan kepada sefir. Kita akan tahu macam mana bunyikan fi'il madhi, mudhari' dan amar. Macam mana fi'il madhi dia bunyi? Ikut barisnya. Macam mana? Syakara. Apa nak syakara? Dia telah bersyukur. Sebab fi'il madhi mesti berpunca daripada huwa. Dia terbalikkan saja diagram kita. Tengok fi'il madhi mula daripada huwa. Sebab tu syakara, bila tidak berlaku penambahan di hujung syakara, makna dia telah bersyukur. Kalau dia berdua telah bersyukur, syakara. Kalau mereka telah bersyukur, syakaru. Sampai ke bawah jalankanlah, okey. Dengan ini, pattern 1A ni tuan-tuan akan terus dapat membariskan fi'il mudhari'nya. Cuba tuan-tuan dan perempuan bariskan. Yashkuru. Tengok. Tuan-tuan punya baris tu betul. Sebab berpandukan sefir, dia akan jadi yashkuru. Tapi mati sebab lain. Dengan sendirinya tuan-tuan akan dapat bariskan fi'il amar. Macam mana bunyinya? Ya ushkur. Kalau dia tak ada baris pun, tuan-tuan tetap bariskan dia berdasarkan kepada sefir ushkur. Apa makna ushkur? Bersyukurlah oleh. Cuba tengok fi'il amar bermula daripada apa? Anta. Bersyukurlah oleh engkau. Okey, cuba jalankan fi'il amar sekejap tuan-tuan. Pegang diagram warna kuning. Anta ushkur. Antuma. Semula tak sama. Okey, anta ushkur.
Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Tengok situ, tuan-tuan boleh bagi arahan kepada siapa saja supaya suruh bersyukur. Kau, kamu, semua boleh digunakan. Okey. Jadi di sini kita akan dapat menterjemahkan ushkur. Apa makna ushkur? Bersyukurlah oleh engkau. Itu terjemahan tepatnya ya. Saya padam ni ya. Bersyukurlah oleh engkau. Jadi fi'il apa ni? Fi'il amar. Pertama kita kata fi'il amar. Bila fi'il amar kita kena cari juga fa'il dia. Macam mana cari fa'il? Dua kaedah mencari fa'il. Ingat lagi? Pertama, apa dia? Cari isim berbaris depan. Ya? Kalau tak jumpa isim bagi depan, cari tuan-tuan domer. Domer apa? Tersembunyi. Atau domer Ustaz Nasruddin sebut apa? Sebenar. Domer sebenar. Maka itulah pelaku dia, fa'il dia. Cumanya untuk fi'il amar ni dia akan keliru sikit. Ya, siapa yang melakukan perbuatan? Seolah-olah ini kan Allah yang suruh kan. Tapi jangan fikir macam tu. Siapa yang akan lakukan perbuatan bersyukur? Jadi dhamir tu yang akan lakukan. Siapa fa'il di sini? Dhamirnya? Anta. Anta ni siapa? Luqman. Jadi kita nak kata macam mana ushkur di sini terjemahkan? Bersyukurlah oleh engkau wahai Luqman. Macam mana kita terjemah qul? Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. Sebab kita terjemah anta, anta tu kembali kepada Muhammad. Tapi di sini anta ini kembali kepada Luqman. Perintah Allah kepada Luqman. Ushkur lillah maknanya bagi Allah atau kepada Allah. Orang Melayu terjemah iaitu kepada Allah. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Wa laqad. Satu lagi. Demi sesungguhnya. Ataina. Kami itu siapa? Allah. Okey. Luqman al-hikmata. Kebijaksanaan atau hikmah. Bahawa ushkur, bersyukurlah oleh engkau wahai Luqman lillah, kepada Allah. Okey, habis di situ. Wa man apa? Man, siapa yang. Okey. Dia isim mausul dan dia juga dikatakan sebagai isim syarat yang berperanan mematikan fi'il mudhari' yang selepasnya. Yang ini dipanggil ayat yang pertama ini, wa may yashkur, ni dipanggil ayat syarat. Ini bukan cakap Melayu cakap Arab. Syarat, bukan syarat Melayu. Maknanya ayat tergantung. Ayat syarat dikatakan ayat itu akan kekal tergantung sehingga kita berjumpa dengan apa yang dikatakan nanti ayat jawab. Jawab ni pun bukan jawab Melayu, tetapi maksud di sini ialah bila ayat tu tergantung mesti ada pelengkap. Selagi mana tak jumpa, jangan balik, sebab ayat tu tergantung. Tak boleh ya. Saya kata wa may yashkur sadaqallahul azim, ayat tu tergantung ya. Itu dipanggil ayat syarat ya. Ini dipanggil juga haraf syarat. Kadang-kadang disebut isim syarat ya. Yang paling penting dia berfungsi untuk mematikan fi'il mudhari' yang selepasnya. Asalnya yashkuru, bila masuk man yashkur,
Maknanya siapa yang dhamir tak sebut. Apa dhamir di sini? Yashkuru. Huwa yashkuru. Tengok diagram ni. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari' sekejap tuan-tuan, nak dengar. Huwa yashkuru. Huma. Hum. Hiya. Hiya tashkuru. Huma. Hunna. Hunna yashkurna. Semula hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Tashkurina. Apa makna tashkurina? Apa makna anti? Engkau perempuan bersyukur. Okey, anti tashkurina. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Nahnu nashkuru. Okey. Kalau huwa yashkuru, tetapi bila masuk man, maka dia jadi mati. Wa man yashkur. Maknanya siapa yang dia bersyukur. Kalau kita kata dia bersyukur, siapa fa'il dia? Huwa. Huwa tu kembali kepada apa? Man, iaitu siapa yang tadi. Siapa yang dia, iaitu siapa-siapa yang dia bersyukur. Sempurna tak ayat tu? Itulah dipanggil ayat syarat yang masih tergantung-gantung. Selagi mana tidak ada jawab, iaitu pelengkap dia. Maka ini dipanggil fa, ni dipanggil haraf jawab. Ya, bukan fa istinaf, bukan fa ataf. Kalau fa istinaf pada permulaan ayat. Kalau fa ataf di tengah menyambung. Apa makna kalau terjemahan fa ataf macam mana? Lalu. Ya. Okey, ulang kaji semula. Haraf ataf. 4 yang paling popular. Yang pertama wa makna dan. Diagram warna apa nak tengok ni? Pink, ya. Warna pink. Okey, cepat pink. Okey. Tengok haraf ataf. Apa makna haraf ataf? Penyambung. Okey, pertama wa makna summa, kemudian au, fa, lalu. Itu yang lalu tu, ya. Itu fa ataf tu maknanya lalu. Kalau istinaf fa juga, tapi makna maka di permulaan ayat. Tetapi ini fa juga. Ini fa dipanggil haraf jawab. Ya, fa ini dipanggil haraf jawab. Jawab tapi bukan bahasa Melayu. Ya, haraf pelengkap. Ia untuk melengkapkan ayat yang tergantung tadi. Maka dijawab dengan fa. Siapa yang dia bersyukur, iaitu bersyukur pada Allah, fa. Terjemahan tetap maka. Innama, sesungguhnya, ya tuan-tuan. Ada terjemahan lain? Tuan-tuan pernah tengok tak dalam buku ke, dia ada terjemahan apa-apa tak? Ya tuan-tuan, siapa pernah tengok terjemahan? Semua disiplin betul lah anak murid Ustaz Nasruddin ni. Tak boleh tengok terjemahan, ya. Bagus. Ya, berkat ikut cakap cikgu ni. Akan tetapi, ini bukan. Yang ni bukan akan tetapi, ya. Nanti kalau kita jumpa innama, dia menggabungkan, dia akan terjemahkan innama ini. Itu yang paling penting. Hanya senya. Tapi ini bahasa Melayu ada hanya senya. Ada hanya senya. Okey, kalau boleh hanya senya. Kalau diterimalah. Ada guru BM saya tu kata tak ada bahasa Melayu. Hanya sesungguhnya. Okey, saya kata tak apalah, terima itulah. Hanya sesungguhnya.
Yang ini dipanggil adat. Adat ni maknanya haraf lah. Adat tul hasri. Apa makna al-hasri yang paling penting? Al-hasri maknanya membataskan. Okey? Kalau kita jumpa ayat Al-Quran, innamal mu'minuna. Apa makna innama? Hanya senya atau hanya sesungguhnya al-mu'minuna, orang beriman itu ikhwatun. Makna saudara kita hanya yang beriman. Orang kafir tak masuk. Makna dia membataskan persaudaraan kita tu hanya kepada al-mu'minun. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya? Makna kalau kita baca hadis, apa hadis yang pertama sekali? Niat. Innamal a'malu binniyat. Apa nak innama? Hanya sesungguhnya. Al-a'mal, amalan itu. Makna amalan dikira oleh Allah Ta'ala itu, itu mana itu yang diterima binniyat. Niat, dengan niat. Tak ada niat, tak ada. Itu menunjukkan dia membataskan penerimaan, membataskan persaudaraan. Ini dia membataskan apa? Kalau siapa yang bersyukur, iaitu bersyukur pada Allah, fa innama, hanya senya atau hanya sesungguhnya, yashkuru, dia bersyukur, li nafsihi, untuk dirinya. Tak ada untuk orang lain pun. Sendiri dapat untung. Allah kata, siapa yang bersyukur, maka hanya senya dia bersyukur untuk dirinya. Tak ada orang lain pun dapat. Tak angkat pun darjat Allah Ta'ala. Maknanya Allah membataskan dia punya hasil dia, kita sendiri yang dapat. Kita sendiri, hanya yang kita yang dapat hasil syukur kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, cuba tuan-tuan terjemah semula. Waman, siapa yang yashkur, dia bersyukur. Ayat tu dipanggil ayat syarat tergantung. Siapa yang bersyukur, baliklah tuan-tuan, semua tak puas hati. Apa yang kami dapat, apa habuat. Siapa datang kelas, jom kita sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak, semua orang tak nak datang semula sebab nak tahu jawab dia. Dah masuk dah isyak. Lepas isyak kita datang semula nak tahu apa dia punya jawab syarat dia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.